Dikatakan lepas daripada kejadian seram tu, ferry tak akan lagi bergerak selepas pada pukul 10 malam sebab diorang tak nak terjumpa dengan hantu Janet tu lagi. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku nak cerita pula tentang kisah seram, iaitu tentang hantu yang bernama Janet. So hantu bernama Janet ni sebenarnya sangat popular ataupun sangat-sangatlah famous dekat Kuching, Sarawak. Tapi bukan dekat Kuching je hantu ni famous, sebenarnya turut famous di luar negara, contohnya macam Jepun. So apa benda hantu Janet ni? Apa yang membuatkan hantu tu famous dekat sana? So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Kisah hantu Janet sangat popular di negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching. Kisah tentang Janet dikatakan telah terjadi sejak tahun 60-an lagi. So siapakah Janet yang sebenarnya? Janet ni merupakan seorang jururawat ataupun nurse yang bekerja di Hospital Umum Sarawak. Dia ni merupakan seorang gadis yang sangat-sangat cantik dan berketurunan Tionghoa. Hospital Umum Sarawak tadi sebenarnya telah dibina pada tahun 1870. Pada masa tu Brooke masih lagi menguasai negeri Sarawak. Brooke lah yang telah membina hospital ni untuk make sure kesihatan penduduk dekat situ terjamin dan terjaga. Pada tahun 1925, hospital ni telah dibina baru dan setelah 6 tahun kemudian barulah hospital ni siap dibina. Masa Perang Dunia yang Kedua, pada masa tu tentera Jepun telah jajah tanah Melayu dan negeri Sarawak juga tidak ketinggalan untuk dijajah oleh Jepun. Dan pada masa tu hospital tadi ni tentera Jepun telah menggunakan sebagai tempat untuk diorang bereksperimen senjata kimia dan juga biologi. Sekitar tahun 1963, Sarawak pun telah menyertai Malaysia dan pada masa tu banyaklah bangunan-bangunan yang telah dibina. Manakala hospital tadi pula telah di-upgrade untuk dibesarkan dan telah muncul sebuah projek jambatan di Sarawak, yang mana jambatan tadi dikenali sebagai Jambatan Satok. Dikatakan kisah Janet telah bermula pada masa ni lah. Sebelum jambatan tadi wujud, orang Kuching akan menaiki perahu untuk ke seberang sungai. Tak lama lepas tu jambatan kayu pun telah dibina. Jambatan Satok tadi dibina sekitar tahun 1968. Pada masa tu Janet berulang-alik ke rumah dia, iaitu dari hospital dan ke rumah dengan jalan kaki je. Pada satu malam, Janet ni sebenarnya baru je habis shift malam. Masa perjalanan dia balik dari hospital nak ke rumah dia, dia telah ditangkap, kemudian diculik serta dibunuh di tapak projek jambatan tadi. Sebenarnya ada sebab kenapa Janet tadi dibunuh, iaitu di mana diorang ni nak melakukan sebuah upacara semah. Upacara ni sebenarnya memerlukan korban yang masih dara untuk puaskan penunggu yang tinggal dekat kawasan diorang buat tapak projek tadi. Upacara ni telah dilakukan dengan cara memotong kepala, dan kepala Janet ni dikatakan telah ditanam di antara salah satu tiang jambatan tadi. Kononnya projek tu telah tergendala disebabkan diganggu oleh makhluk halus. Jadi diorang terpaksa buat upacara semah tu untuk mengelakkan para pekerja di situ diganggu oleh makhluk halus. So yang jadi mangsanya adalah si Janet tadi. Tak lama lepas tu Kuching ni telah heboh di mana diorang terjumpa badan Janet tanpa kepala. So masa tu memang mak dan ayah Janet ni memang sangat-sangat sedih dan marah dengan apa yang terjadi dekat Janet. Kemudian mayat Janet telah ditanam tanpa kepala dengan berpakaian serba merah. Kaum Cina percaya kalau mayat tu ditanam dengan berpakaian serba merah, roh tadi akan kembali untuk membalas dendam. Mungkin ada sebab kenapa mak dan ayah Janet tanam Janet dengan memakai pakaian yang serba merah. Diorang nak Janet ni bangun untuk menuntut bela atas kematian dia. Tak lama lepas tu hantu Janet ni telah bangun dan telah mengganggu orang ramai. Orang kata diorang telah menjumpai seorang perempuan yang berpakaian serba merah, baju merah, payung merah, kasut merah, bak kata orang semua merah. Dan diorang ni hanya akan jumpa kelibat Janet hanya pada waktu malam je, terutamanya di kawasan Kampung Kudai dan juga Kampung Bintang Gor. Ada juga ni yang pernah nampak hantu Janet naik feri pada waktu malam untuk merentasi sungai. So bila sampai je feri tu dekat seberang, hantu Janet tadi hilang. So duit tambang yang hantu Janet tu bayar akan bertukar menjadi daun kering. Tak pun duit kertas palsu yang orang Cina guna untuk bakar semasa upacara kematian. Dikatakan lepas daripada kejadian seram tu, feri tak akan lagi bergerak selepas pada pukul 10 malam sebab diorang tak nak terjumpa dengan hantu Janet tu lagi.
Selain tu juga, hantu Janet juga dikatakan dijumpai pada waktu malam di blok hospital lama di mana Janet bekerja dulu. Ada juga yang mengatakan bahawa hantu Janet suka tahan kereta dan dia akan minta orang tadi tu untuk hantar dia ke sesuatu tempat yang dia nak pergilah. So bila sampai je ke tempat yang Janet tu nak, hantu Janet akan hilang sekelip mata dan dia akan meninggalkan bau busuk. Dan hantu Janet ni sebenarnya dia suka tahan yang mana driver kereta tu lelaki. Lepas tu dia akan ajak lelaki tadi tu untuk tengok wayang pada waktu tengah malam. Sebabnya semasa Janet ni masih hidup, dikatakan dia suka tengok wayang pada waktu tengah malam. Dikatakan lepas je Janet pergi tengok wayang dengan pemandu tadi tu, esok tu Cassia akan jumpa daun kering dalam drawer dorang. Sampai ke hari ni dikatakan penduduk Kuching sangat-sangat takut untuk menyebut nama Janet sebab diorang takut hantu Janet tu datang untuk ganggu dorang. Disebabkan kisah hantu Janet ni sangat popular pada masa tu, penduduk kat sana sampaikan takut nak keluar pada waktu malam sebab takut terserempak dengan hantu Janet. Kalau korang nak tahu, hantu Janet ni bukan famous je dekat Malaysia, kat luar negara pun dia famous, terutamanya di negara Jepun. Siap ada komik lagi yang telah dikeluarkan berkisah tentang hantu Janet tadi. Cuma jalan cerita dalam komik tu agak berbeza dengan cerita asal. Okey, sesiapa yang tinggal dekat Kuching, Sarawak, aku nak tahu adakah hantu Janet tu masih lagi mengganggu sampai ke hari ni, ataupun cerita hantu Janet tu dah lama terkubur macam tu dan sekarang memang dah tak ada kejadian penampakan hantu Janet. In case kalau hantu Janet tu masih lagi mengganggu penduduk dekat Kuching, terutama dekat Jambatan Satok dan juga 2 kampung tadi, please komen di bawah, aku nak tahu. And that's it for today, dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, komen dan share video ni. Dan korang boleh juga follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat bawah. Korang just pergi klik je dekat situ dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.